medan syuhada Uhud yang merakamkan sejarah yang begitu tragis kepada umat Islam. Peperangan kedua selepas Nabi berhijrah ke Madinah, iaitu selepas peperangan Badar. Yang merakamkan 1,000 orang berlawan 3,000 tentera musyrikin kafir Quraisy, 1,000 tentera Islam. Walaupun permulaannya mahu berperang di dalam Madinah cadangan Nabi, tetapi disebabkan ramai orang-orang muda yang bersemangat untuk berperang di luar daripada kota Madinah, maka akhirnya Rasulullah menyarungkan baju besi dan bertekad untuk terus berperang dan memilih medan Uhud ini sebagai tempat peperangan. Dan Bukit Uhud di sebelah sana yang kita lihat berwarna hitam yang disebut oleh Nabi, hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Bukit ini adalah bukit yang dia cintakan dan kami cintakan dia. Dan merakamkan dan 1,001 sejarah, dan daripada menuju 1,000 orang itu menuju ke Bukit Uhud yang berpaling tadah kononnya dengan alasan-alasan keduniaan tersendiri. Dan 700 ini 50 daripadanya pergi menuju ke Jabal Rumah, bukit pemanah, bukit tentera pemanah yang diwasiatkan oleh Nabi, dan sedang naik di atasnya supaya apa pun terjadi, kalah ataupun menang, sudah habis atau belum habis peperangan, kekal berada di atas Jabal Rumah ini, kerana ini adalah satu tempat yang tinggi berhampiran Bukit Uhud untuk melihat pergerakan musuh daripada arah sana. Sesungguhnya musuh lebih kurang 3,000 orang daripada arah sana. Dan Madinah di sebelah sana. Dan ini Jabal Rumah, dan tentera Islam 50 di sini, dan 70 dan selebihnya 650 berada di bawah. Musuh di sebelah sana, dan inilah jajaran Bukit Uhud. Dan setelah mana peperangan kita lihat begitu dahsyat, dan umat Islam dan menyangkakan mereka telah sampai ke penghujung rancangan, disangkakan habis, sehinggalah tentera pemanah ini mereka musuh-musuh sebelum lari itu tertinggal barang-barang harta rampasan perang mereka yang disebut ghanimah, daripada binatang-binatang, harta-harta kekelengkapan perang dan seumpama dengannya. Dan bukanlah sahabat-sahabat ini terlampau tamakkan sangat habuan keduniaan yang ditinggalkan oleh musuh di hadapan sana, tetapi kerana disangkakan peperangan sudah habis. Dan ketika mana tentera-tentera Islam ni mula turun meraihkan sahabat-sahabatnya yang lain dekat dengan ghanimah, di bawah sana Khalid Al-Walid yang cuba mengintai peluang tentera berkuda yang sebelum itu belum lagi Islam, dia cuba membelah ke Bukit Uhud belah sana, ada laluan Bukit Uhud sana, ambush daripada belakang dan serang. Dan ketika itulah pada pusingan kedua umat Islam itu getir dan dahsyat, sehinggalah orang membunuh Rasulullah, tetapi sebenarnya ketika itu bukan Rasulullah, disangkakan Rasulullah, tetapi itu adalah Mus'ab bin Umair. Sehinggalah Mus'ab bin Umair telah syahid ketika itu, dan keadaan semakin getir. Umat Islam diambush kembali daripada arah belakang yang dikepalai oleh Khalid bin Al-Walid tadi dan beberapa kafir-kafir Quraisy yang lain. Dan ketika itu disaiko oleh pihak musuh, telah meninggal dan telah wafat. Dan ketika itu bukan sahaja umat Islam semakin cedera fizikalnya, tetapi dia punya semangat, dia punya kekuatan, dia punya roh sudah semakin down dan semakin rendah. Kenapa? Ketua perang kononnya telah meninggal dunia, dan bila ketua sendiri telah meninggal dunia, maka ketika itu rendahlah segala himmah ataupun segala kekuatan untuk terus berjuang. Ketika inilah orang-orang yang menjaga dapur seperti Ummu Amarah, Nusaybah binti Ka'ab, perempuan-perempuan dan sahabat-sahabat yang lain cuba mempertahankan Nabi yang makin diserang, sebab ada yang kata wafat, ada yang kata tak wafat. Dan ketika itu mereka mempertahankan Nabi menggunakan badan-badan mereka sendiri.
Ummu Amarah menggunakan yang jarang memandang pegang. Nusaybah binti Ka'ab mengangkat pedang. Dan Nabi mengatakan, aku tidaklah melihat pada hari Uhud ke kanan dan ke kiri, melainkan Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Amarah dan keluarganya, dan beberapa sahabat lain yang turut mempertahankan Nabi dengan tubuh badannya sendiri. Tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati Allah, adakah kita sanggup mempertahankan Nabi? Adakah kita sanggup mempertahankan Nabi? Kalaulah kita hidup ketika itu, kita melihat gelimpangan mayat di kiri dan kanan Rasulullah yang mula diserang sehingga patah giginya, berdarah tubuh badannya. Giginya yang patah itu dipertahankan oleh sahabat menggunakan badan-badan mereka sebagai perisai, sehingga mereka sanggup ditetak, sehingga mereka sanggup dipanah. Adakah kalau ketika itu kita berada, kita menjadi seorang yang sanggup mempertahankan Nabi dengan tubuh badan kita sendiri? Sesungguhnya Bukit Uhud ini menjadi satu saksi bahawa kita akan mempertahankan Nabi, ajarannya. Begitu juga dengan segala seruan ajarannya semasa kita hidup ini. Dengan mendakinya bukit-bukit Uhud ini, kita akan menjadi saksi sebagai seorang yang sanggup mempertahankan Nabi, menjadi perisai Nabi pada waktu sekarang ini, di tahun 2020 ini, untuk mempertahankan Nabi, ajarannya, memperjuangkan ajarannya, mempertahankan daripada Islam dan ajaran Islam, daripada ajaran Nabi ini diperlekeh dan seumpama dengannya. Janganlah sampai ketika mana orang menuntut untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi, mempertahankan ajarannya, kita masih lagi berkira untuk mempertahankan apa yang Nabi pernah pertahankan di Bukit Uhud ini, dan sahabat-sahabat mempertahankan, sehinggalah pakcik Nabi sendiri, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, di sana dikebumikan, termasuklah Mus'ab bin Umair, sehinggalah tidak dikenali lagi jenazahnya kerana begitu dicari-cari menggunakan pisau, ditobek-tobek, diricik-ricik, sehinggalah ditebuk hatinya dan cuba dikunyah oleh Hindun yang cukup memusuhinya, yang telah membunuh bapanya. Dan Hamzah sebelum itu ditombak oleh Wahsy. Walaupun Hindun dan Wahsy akhirnya masuk Islam kemudiannya, tetapi Nabi tidak mampu, dikatakan Nabi tidak mampu melihat wajah Hindun dan Wahsy walaupun telah Islam, kerana terkenangkan momen yang begitu dahsyat di medan syuhada Uhud ini. Dan di hadapan sanalah kita tengok disemadikan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab dan seorang lagi sahabatnya, dan beberapa lagi syuhada Uhud, sekitar 70 orang. Inilah medan pertempurannya yang kita lihat bila berada di puncak Jabal Bukit Pemanah, Jabal Rumah. Kita dapat melihat dan menguasai musuh daripada arah Mekah. Kita dapat menguasai keseluruhan Bukit Uhud ini. Inilah pemandangannya. Dan moga-moga berada ke puncak ini, kita sanggup mempertahankan Nabi. Dan kalaulah kita ada ketika mana momen di situ, saya yakin tuan-tuan dan saya tidak teragak-agak untuk mempertahankan dan memberikan jiwa, raga, darah, badan kita, mempertahankan tubuh Nabi yang sangat mulia ini. Inilah tempat perjuangan. Inilah jabal yang menjadi saksi, Jabal Uhud. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a